Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah, rahmat Allah, dan Allah telah memilih kita untuk melakukan amal ibadah padanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita tu diterima oleh Allah SWT dan menjadi sebab untuk Allah SWT mengampunkan dosa kita, segala kesalahan kita, kesilapan kita dalam melakukan amal ibadah kepada-Nya. Dosa kita memang sudah pasti, tidak ada soal ikhlas ataupun tidak ikhlas. Tapi amalan kita yang kita rasa baik, kadang-kadang mungkin ada keburukan pada amalan kita itu. Ada sedikit cacat celah pada amalan kita itu yang menyebabkan Allah SWT tidak suka dengan perbuatan tersebut. Maka ada kemungkinan dengan sebab itu Allah tidak terima amalan kita. Kerana itu kita minta kepada Allah SWT supaya Allah SWT tidak mengambil salah atas kesilapan kita itu. Semoga Allah SWT tidak mengambil kira. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Itu doa kita yang mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. Untuk tazkirah pada malam ini saya sambung, insyaAllah pada kita tambah sikit pun kita berkamilah tentang perbandingan. Kalau ni kita tengok Nabi, kemudian Nabi minta pula Sayyidina Ali memberi perbandingannya. Jadi kalau kita lihat hadis yang berkaitan dengan Nabi minta perbandingan itu, kita nampak Nabi itu dah susu galuh. Mula-mula sekali Nabi minta Sayyidina Abu Bakar. Dan dari segi sejarahnya kita tengok Sayyidina Abu Bakar lah mula-mula menjadi khalifah selepas Nabi. Kemudian Nabi minta Sayyidina Umar. Begitu juga selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang menjadi khalifah. Kemudian beberapa malam yang lepas kita cerita tentang Sayyidina Uthman. Nabi minta Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman juga khalifah yang ketiga selepas Sayyidina Umar. Malam ni kita tengok permintaan Nabi. Nabi minta pula Sayyidina Ali. Nabi minta Sayyidina Ali. Nabi wayak Sayyidina Ali gapo guna buat perbandingan. Maka Sayyidina Ali berkata, tetamu itu lebih cantik. Kerana semua sahabat-sahabat tu pergi di rumah dia, rumah Sayyidina Ali dan isterinya Fatimah. Tetamu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Menjamu tetamu itu lebih manis dari madu dan membuat tetamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Kata-kata Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali berkata demikian, Nabi tersenyum. Kemudian Nabi tengok pada anak dia Fatimah. Nabi minta Fatimah pula membuat perbandingan. Sayyidina Ali buat perbandingan tentang tetamu, kerana orang mari rumah dia. Fatimah pula membuat perbandingan. Fatimah kata seorang wanita itu
lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Orang Tino lebih comel daripada mangkuk tu, kata Fatimah. Wanita yang mengenakan furdah itu lebih manis dari madu. Dan mendapat seorang wanita yang tidak pernah dilihat oleh orang lain kecuali muhrimnya, itu lebih sulit daripada meniti di atas rambut. Itu kata-kata Fatimah berkata dengan wanita, sesuai dengan dia, seorang wanita. Ali tadi sebut tetamu, sesuai dengan dia menyambut tetamu yang datang ke rumah dia. Setelah mendengar perumpamaan itu dari para sahabat, Rasulullah SAW segera berkata, Nabi pula buat perbandingan. Apa Nabi kata? Seorang yang mendapat taufik untuk beramal lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Orang yang mendapat taufik hidayah Allah sehingga dapat melakukan amal, itu lebih comel daripada mangkuk yang cantik. Beramal dengan perbuatan yang baik itu lebih manis dari madu. Buat amal yang baik lebih manis daripada madu, Nabi kata. Dan berbuat amal dengan ikhlas itu lebih sulit daripada meniti di atas sehelai rambut. Nak buat ikhlas pada amal kita, nak ikhlas pada amal tu sulit, sukar. Nak jadi ikhlas, kadang-kadang kita serah tidak ikhlas. Kadang-kadang kita serah, kita comel, kita jauh, orang lain tak serupa kita. Ini satu akhlak yang tidak baik. Kemudian malaikat Jibril pula yang ada bersama-sama ketika itu telah membuat perumpamaan, menegakkan tiang-tiang agama itu lebih cantik daripada sebuah mangkuk yang cantik. Menyerahkan diri, harta dan waktu untuk agama itu lebih manis dari madu. Serah diri, harta, benda semua untuk menegakkan syiar Islam itu lebih manis daripada madu. Dan mempertahankan agama sampai akhir hayat itu lebih sulit dari meniti di atas sehelai rambut. Kita tak tahu kesudahan kita mati di ke mana. Husnul khatimah ko, su'ul khatimah ko, kita tak tentu. Kerana itu apa ni, Ibrahim Adham, bila orang kita tanya, wahai Ibrahim, mu seorang orang yang berilmu, orang ulama, orang tasawuf, mungkin tak Tuhan boleh balik hatimu? Dekat mu nak mati terbalik hatimu, ada kemungkinan tak Tuhan buat gitu? Dia lepas dengar orang tanya gitu, teriak lalu. Pasal apa teriak? Kerana dia tahu Allah boleh buat gitu. Kita duduk baik dah ni, jauh kita mayang, saat-saat akhir tidak mustahil. Tidak mustahil Tuhan balikkan hati. Kerana itulah kita selalu berdoa kepada Allah dalam tahiyat akhir. Nabi tak pernah tinggal doa ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku dalam agama-Mu. Itu kita bimbang. Kerana itu kita baca doa. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kerana kesudahan yang baik itulah yang menjadi pengukur kita, sama ada kita ke syurga atau sebaliknya. Kemudian Allah pun duk perhati. Allah duk perhati, lalu Allah juga keluarkan perbandingan dia. Tuhan sendiri pun sebut juga melalui hadis kursi. Mana Tuhan wahyukan pada Nabi, hadis kursi. Hadis kursi ini iaitu apa ni, makna daripada Allah
lafaz daripada Nabi sendiri. Kalau Al-Quran semuanya daripada Allah. Lafaz ko, makna ko semua datang daripada Allah. Tapi hadis kursi ni maknanya daripada Allah, tapi Nabi terjemahkan dalam bahasa Nabi. Kalau Al-Quran dok, semuanya daripada Allah. Allah buat perumpamaan dalam firman-Nya dalam hadis kursi. Syurgaku lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Dia kata syurga aku comel sekali. Lebih comel daripada mangkuk yang comel tu. Nikmat syurga aku lebih manis daripada madu. Nikmat syurga lebih manis daripada madu. Bahkan di syurga disebut ada sebatang sungai yang mengalir sungai itu madu semua. Madu semua di sungai itu. Mana nikmat syurga lebih manis daripada madu. Kemudian Tuhan sambung lagi dalam hadis kursi. Dan jalan menuju ke syurga itu lebih sulit daripada meniti di atas selarang. Nak pergi syurga tu kita tak tahulah. Kerana itu kita minta supaya Tuhan permudahkan jalan kita ke syurga. Kita tak tahu lagi mana kesudahan kita. Imam kita Syafi'i pun saat-saat akhir dia masih risau. Dia masih tak dapat nak pastikan macam mana dia nanti syurga ke apa, tak tahu dia. Jadi kerana itu kalau Imam Syafi'i bimbang kita patut-patut lagi lah. Kerana amanah kita ni setara mana dekir sangat. Dekir berdoa lalu lah dengan ulama-ulama, terutama dengan Imam Syafi'i. Kita tak ada bandingan kita. Kerana itu kita mengharapkan ihsan daripada Allah, harapkan ihsan rahmat daripada Allah, supaya Allah tolong kita. Itulah sedikit tazkirah kita ambillah tentang perumpamaan itu. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita dan tuan-tuan semua. Allah.